Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita masih lagi meneruskan pembelajaran kita pada hari ini dalam bidang ulum syariah di dalam subtopik hadis, di mana pada minggu lepas kita dah membincangkan tentang hadis tentang sayangi pemimpin kita. Pada minggu lepas kita dah menterjemahkan hadis mengenai pemimpin. Jadi pada hari ini kita akan nak pergi kepada lebih lanjut tentang hadis sayangi pemimpin kita. Marilah sama-sama kita menadahkan tangan untuk membacakan doa. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma ya rabbal alamin. Amin. Bagi memberkati lagi kelas kita, marilah kita sama baca umur kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Kita teruskan kepada pembelajaran kita pada hari ini, iaitu tentang sayangi pemimpin kita. Ustaz tak nak ulas tentang pembelajaran kita pada minggu lepas, di mana murid-murid sekalian boleh mengulang semula di link yang Ustaz sudah sediakan pada minggu lepas, atau boleh pergi kepada channel Ustaz di YouTube, boleh cari di sana kalau link dah hilang lah. Okey, boleh lihat rakaman yang sebelum ini. Pada hari ini Ustaz nak meneruskan tentang bahagian kedua tentang sayangi pemimpin kita. Sebelum Ustaz meneruskan tentang pelajaran kita pada hari ini, suka untuk Ustaz mengulang ataupun kita refresh kembali hadis sayangi pemimpin. An Abdullah bin Umar anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala as-sam'u wat-ta'atu 'ala al-mar'il muslimi fima ahabba wa kariha ma lam yu'mar bi ma'siyatin fa iza umira bi ma'siyatin fala sam'a wala ta'ata. Muttafaqun alaih. Maksudnya Allah maafkan Ustaz. Okey, Ustaz tertekan. Jadi bila tekan dia tak boleh nak undur. Okey, itu adalah pelajaran kita pada minggu lepas. Okey, maksudnya boleh kita tengok dalam buku teks. Okey, muka surat 39. Hari ini kita nak belajar tentang kupasan daripada hadis sayangi pemimpin kita. Mari kita lihat, fokus kepada slide yang Ustaz sudah sediakan ini. Dalam buku teks boleh rujuk di muka surat 40. Ustaz, boleh saya tahu apakah maksud pemimpin? Bagus soalan kamu, Sofia. Bukankah kamu baru balik dari kem kepimpinan minggu lalu? Kebetulan tajuk kita hari ini taat kepada pemimpin. Mari kita lihat di layar maksud pemimpin yang sebenarnya. Okey, mari kita tengok apa maksud pemimpin. Pemimpin ialah, sekejap. Okey, Ustaz punya ni. Pemimpin ialah seseorang yang dipertanggungjawabkan. Minta maaf. Okey, Ustaz kecilkan. Seseorang yang dipertanggungjawabkan untuk mengetuai ataupun mengepalai serta memimpin sesebuah kumpulan, persatuan, organisasi atau negara. Okey, Ustaz ulang. Seseorang yang dipertanggungjawabkan untuk mengetuai serta memimpin sesebuah kumpulan, persatuan, organisasi atau negara. Kita mungkin pening, tapi kita ambil dalam konteks sekolah. Okey, kalau dalam negara kita ada yang di-Pertuan Agong. Okey, lepas tu kita ada raja-raja. Itu adalah ketua kita ataupun pemimpin kita. Kemudian kita pergi kepada Perdana Menteri. Kita dah ada Perdana Menteri yang baru sekarang. Kan? Yang berhormat Datuk Sabri Ismail, kan, Perdana Menteri yang ke-9.
Sebelum itu pemimpin kita ialah Tan Sri Muhyiddin Yassin. Sebelum Tan Sri Muhyiddin Yassin adalah Tun Dr. Mahathir Mohamad. Sebelumnya lagi Datuk Sri Najib Razak. Ada sebelumnya. Okey. Itu semua adalah pemimpin negara. Pemimpin negara. Okey, dalam negara, dalam negeri pun kita ada menteri Kita ada menteri besar, kita ada esko apa semua itulah. Okey, di dalam rumah pun kita ada pemimpin. Siapa ketua? Ayah, ibu. Itu organisasi dalam rumah. Sekarang ni dalam konteks sekolah pun macam seperti mana yang Ustaz dah terangkan pada minggu lepas, ada organisasi dia. Ada guru kelas, ketua kelas. Kalau ada besar lagi daripada sekolah, ada guru besar. Bawah guru besar ada guru-guru. Guru-guru pula akan ada yang pegang kelas, ada pegang bilik-bilik khas, ada yang pegang surau, ada yang pegang bilik bilik kemaran hidup, ada yang pegang bahagian kesihatan, ada pegang bahagian kantin, ada yang cikgu disiplin. Itu semua ketua. Ketua-ketua ni lah pemimpinnya, ada tugas-tugasnya. Kemudian di bawah guru ni adalah pengawas. Pengawas sekolah, pengawas sumber, betul tak? Lepas tu pula dalam kelas ada ketua kelas, ketua kelas, ada organisasi, ada bahagian bendahari, ada ni. Lepas tu kalau dalam kelas pula ada jadual bertugas. Itu senang cerita nak cakap. Di mana-mana kita tak boleh nak lari daripada kepimpinan. Mana-mana saja mesti ada organisasi dan juga kepimpinan. Okey? Itu maksud pemimpin. Okey, pemimpin ialah seseorang. Pemimpin tak boleh ramai, mesti seorang. Ketua mesti seorang. Kalau ketua ada dua, habis jahanam. Sebab nanti akan keluar arahan yang berbeza. Kita tak payah kata ketua ada 3, ada 4. Cukup kalau 2 berbalah. Ketua A kata macam ni, jalannya ke sini. Ketua B kata, kau kena jalan ke sini. Kamu kena jalan ke sini. Nampak kita dah pening. Aku nak ikut yang mana sebenarnya ni? Sebab itulah pemimpin atau ketua, saya guna perkataan ketua lah. Ketua mesti ada seorang. Kita kena patuh pada yang seorang. Allah SWT. Cuba bayangkan kalau Allah tu ada 2. Apa berlaku? Huru hara, kucing kacir. Allah Tuhan A kata apa? Okey, Ali bila lahir nak jadikan dia gemuk. Gemuk pula. Jadikan dia rambut kerinting. Tuhan B kata, tak, aku nak jadikan dia rambut lurus. Mana gayanya? Ali pun pening, kejap kerinting, kejap ni. Nampak tak? Maksud Ustaz celaru. Kan? Pening. Betul belum cerita kalau nak mati hari ni. Tak, nak kena hidup lagi. Itu maksudnya Ustaz ialah pemimpin misalnya seorang. Ketua mesti ada seorang. Tak boleh lebih. Itu 2 dah pening. Kalau ada 3, 4. Wallahualam. Ya, faham ya? Pemimpin ialah seseorang yang dipertanggungjawabkan untuk mengetuai, mengepalai. Ataupun kita panggil leader dalam bahasa Inggeris. Serta memimpin sesebuah kumpulan, persatuan, organisasi ataupun negara. Okey, faham ya murid sekalian? Seterusnya ialah Rasulullah SAW bersabda, janganlah kamu mentaati perkara-perkara maksiat. Ketaatan hanyalah dalam perkara-perkara ma'ruf. Ma'ruf ni maksudnya perkara yang baik. Jangan kita ikut perkara yang mungkar, perkara yang tidak elok, perkara yang tidak baik. Kita mesti kena ikut ataupun taat kepada perkara yang ma'ruf saja, yang baik saja. Riwayat daripada Al-Bukhari. Yang ini pun Ustaz dah jelaskan pada rakaman yang Ustaz sediakan pada minggu lepas. Jadi Ustaz harap faham. Sebenarnya tak susah pun, mudah saja untuk pelajaran pasal pemimpin ini. Cuma kita kena faham dan amalkannya. Baiklah, Ustaz teruskan, iaitu apa yang Ustaz nak murid-murid sekalian dengar perbualan ini. Okey, dengar lagu yang nak disampaikan. Kawan-kawanku, mari amalkan taat kepada pemimpin budiman. Jika bicara lembut bersopan, bekerja sama, beri sokongan, hargai jasa, doa sejahtera, menasihati jika ada kekhilafan. Tuhan kan sayang, dapat keredaan, hidup harmoni
negara aman, memimpin amanah serta beriman, jauhi rasuah, elak perpecahan, adil saksama pemerintahan, masyarakat maju, capai wawasan. Baiklah. Okey. Jika murid nak dengar sekali lagi lagu ni, boleh scan dekat barcode di muka surat 41 ni. Okey, scan. Nanti akan keluarlah lagu ni. Ini Ustaz dah download siap ya. Sama saja. Okey. Dah dengar lagu. Kalau nak dengar lagi, boleh scan barcode ni dalam buku teks tu. Dah boleh dengar tersebut. Okey. Itu saja pelajaran kita pada hari ini. Apa yang Ustaz nak minta kamu buat? Apa yang Ustaz nak minta kamu buat ialah dengan membuat peta buih. Keluarkan isi penting daripada lagu ini. Tajuk di sini ialah taat kepada pemimpin. Ini tajuk dia. Taat kepada pemimpin. Dekat bawah sini ada beberapa isi penting tentang taat kepada pemimpin. Contoh dia. Apa contoh dia? Sekejap, Ustaz tukar. Warna kuning lah. Okey. Tika bicara lembut bersopan. Besar sangat Sekejap, Ustaz kecilkan sikit. Okey. Ni poin yang pertama. Tika bicara sopan, lembut bersopan. Ni poin yang pertama. Ni poin yang kedua. Ni sebagai contoh lah. Okey. Hargai jasa. Nampak? Doa sejahtera. Menasihati. Jika ada khilaf tu penerangan kepada menasihati. Tuhankan sayang. Dapat keredaan. Hidup harmoni. Negara aman. Okey. Keluarkan isi-isi penting dekat sini. Kemudian, apa yang kamu kena buat ialah buat peta buih macam ni. Buat peta buih macam ni. Ini Ustaz letak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bukan bermakna ada 8. Bukan yang ada 8. Ini sebagai contoh saja Ustaz letak 8. Okey, dengan menggunakan buku. Minta maaf Ustaz tak sempat nak buat live worksheet supaya kamu boleh type siap-siap kat dalam ni. Ustaz tak sempat sebab Ustaz ada banyak urusan kat luar hari ni dan Ustaz pun baru habis meeting sebenarnya. Ustaz baru meeting. Jadi Ustaz tak sempat nak buat. Jadi kamu tulis kat dalam buku. Dah lama kan tak menulis kan? Tulis kat dalam buku. Isi-isi penting tersebut ditulis dekat sini. Buat cantik-cantik. Kemudian hantar ke dalam grup. Nanti Ustaz akan semak. Okey murid, itu saja.